Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi ini dalam, saya sebut pagi tadi ialah tazkirah ataupun motivasi santai bersama Yumas pada pagi ini, insya-Allah. Tajuk kita pagi ini iaitu menggapai ketenangan jiwa. Kita nak carikan ketenangan dalam diri kita ini, hati kita macam mana nak tenang dan sebagainya untuk kita sama-sama, apa ni kata orang, sebagai makhluk Allah di atas muka bumi ni kan, kita kena tahu, dan kita ni sering kali lah berhadapan dengan berbagai-bagai masalah yang kita hadapi, sama ada dia ringan tiba-tiba jadi berat, yang berat tu pula jadi ringan, ataupun memang berat begitu kan. Ini kita nak apa orang panggil, bagaimana kita nak menghadapinya. So Islam dalam penyelesaian ini, Islam ada menerangkan kepada kita semua sidang penonton yang rahmati sekalian. So kita santai pada pagi ni kan, bila mana kita timbulnya rasa cemas, takut, kemudian tak tenang, akhirnya timbullah masalah-masalah dalam kehidupan kita ini, sampai setengah orang tanpa iman yang dia ada pada diri dia tu, akhirnya dia bunuh diri, nak menyelesaikan masalah dia minum arak sebagai contoh kan. Dia kata nak release, nak hilangkan tension yang kepala otak dia, hati dia yang sentiasa tak tenang apa semua. Dia buat perkara-perkara yang menjadikan maksiat pula dalam diri dia. Okey. Pagi ni kita dengar ada bunyi kereta apa sebagainya kan. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Kita santai je kan. Kita alhamdulillah dengan izin Allah Taala, so kita santai pagi ni. So macam mana kita nak cari ketenangan? Ada 5 tips yang akan saya bagikan pada pagi ni untuk sama-sama kita melihat dan nak menenangkan, nak mendamaikan jiwa kita ini kan. Tambah pula semalam dah diumumkan PKP dipanjangkan 2 minggu lagi kan. Okey. So PKP itu ialah, pada ringkasnya ataupun pada perkataannya ialah pulang kepada pencipta. Kita pulang kepada pencipta kita, pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lebih mengetahui kan apa yang berlaku. Kalau kita tengok dalam Facebook, tengok dalam WhatsApp, macam-macam orang yang menulis, kemudian gusarnya hati mereka, bimbangnya mereka kan, dengan sebab Covid. Bukan saya tak bimbang, tapi kita ada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab tu saya kata tadi, PKP itu pulang kepada penciptanya. Kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita rasa tak tenang, bila mana kita rasa berdosa, bila mana kita dapat nikmat daripada Allah, Allah bagi kita selama hidup, ketenangan yang Allah bagi, kita rasa macam mana apa semua. So hari ni Allah uji kita sedikit dengan berlakunya COVID-19 kan. Ada orang yang kata COVID-19 ni apa ciptaan dan apa sebagainya, itu terpulang lah. Tapi kita nak tahu itu sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita ini kan, dan juga kawalan-kawalan. Tuan-tuan, kita bayangkan kalau kawalan pergerakan ini Allah Subhanahu Wa Taala buat pada kita. Ini kita fikir dekat dunia je. Lalu kita fikir dekat dunia ni, sebab kita duduk di dunia ni kan, kita tak duduk di akhirat. Semalam pun saya dah sebut dah, 60 tahun kita hidup. 60 tahun kita hidup, hanya ada
bersamaan dengan kalau di akhirat itu ialah kita dekat jam yang kita kira ialah 41.7 tahun, iaitu ada 1.4 jam saja. Kalau kata 60 tahun itu, sebab kiraan di akhirat 1 jam ialah 41.7 tahun. Itu di akhirat. Sikit saya ulas balik yang semalam kan, yang kita kongsikan semalam tentang dunia kita ni, kan, bagaimana kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Sebab tu saya sebut tadi PKP tu iaitu pulang kembali kepada Allah. So hari ni Allah minta kita teruskan kehidupan kita, kan, dan Allah minta lah supaya kita ni dekat lagi dengan dia. Sebab tu kalau kita baca Al-Fatihah tu pun Allah gariskan kepada kita dalam Fatihah itu, Allah kata apa? Yang pertama sekali bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamba ini tahu aku ini Tuhan seru sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, tahu aku ni sifat aku apa, kemudian Malik Yaumiddin, dan mereka mengetahui bahawa akulah yang akan berkuasa pada hari akhirat nanti. Itu Allah punya. Dan kita punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika mana kita minta doa pada Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai situ, kan. So kita kena apa ni? Faham ni bahawa itu permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kata apa? Pasti aku akan perkenan dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu hujungnya kita sebut dengan perkataan amin, kan. Ini yang kita boleh kongsi, tuan-tuan, ya. Kita kembali kepada Allah, yang saya sebut tadi, kan. Kita sambung PKP, kita ada lagi masa yang Allah Ta'ala izinkan kita bernafas di atas muka bumi ini. So yang pertama yang kita nak tenangkan jiwa kita ini ialah dengan kita zikrullah, dengan berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah kata apa? Allah iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram. Iaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram, Allah kata. Allah kata dengan mengingati Dia lah hati kita akan tenteram. Dan Allah ulang balik, ingatlah, kata Allah, nak mententeramkan hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia sedang menonton yang rahmati sekalian. Zikir yang kita ucap ni, biasanya kita kata kita zikir lah. Kita dah zikir lah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita dah buat dah, kata-kata. Itu hanyalah lafaz yang kita ucapkan. Tapi pernah tak kita fikir, dia tetap tak dalam hati kita, dan juga dengan perbuatan yang kita faham. Okay? Saya tak nak cerita yang kitab yang tebal, berjilid-jilid, ataupun huraian yang daripada kitab yang besar-besar. Tak nak. Kita baca kitab yang nipis, tapi memberikan ibrah dan pengajaran pada kita ini, kan? Okay, baik. Itu kata tadi, bukan sekadar lafaz, tetapi zikir itu mestilah tetap dalam hati kita dan juga dengan perbuatan kita. Bila kita dah tetap dengan hati dan ada perbuatan kita, itulah satu zikir yang baik untuk kita. Tengok ya, disusun di sini, bila kita rasa takut, kan? Antu tak nampak sebagai contoh. Banyak orang kena gangguan, kan. Ada orang bincang-bincang pasal gangguan lah, apa semua, kan. Tak nak pakai air ruqyah, tak boleh lah. Bagikan dalil yang bagus lah untuk ini apa-apa semua. Tuan-tuan sedang menonton yang rahmati sekalian, ilmu ni sebenarnya luas Allah bagi, kan, kepada kita ini. Ada orang yang tak boleh terima sebab dia tak kena. Ada orang yang menerima kerana sebab dia dah guna ataupun dia dah kena. Okay? Sebagai contoh, kalau air Zam-Zam itu yang Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ini, syifa terbaik, kan, untuk kita minum, untuk penerang hati kita apa sebagainya, boleh. Tapi ada syarat pula kita baca. Tak bolehlah kita minum air tu aja kita pun tanpa usaha apa-apa, so kita boleh berjaya. Tak boleh. Kan, mana boleh dapat straight A? Tak boleh lah. Mana boleh point 10 3.9? Tak boleh. Mana boleh masternya boleh jadi ashraf? Tak boleh. Kan, ataupun PhD-nya terbaik.
kan kajian yang dibuat, melainkan dia kena membaca, mengkaji. Itu sebab tu kita kena faham Al-Quran itu. Nanti kita akan sebut setiap lepas ni, kita minta ada 5 perkara pada pagi ni, insya-Allah. Kalau sempat kita ulaskan 5, kita buat 5. Kalau tidak, kita akan sambung besok kan. InsyaAllah tak ada masalah. Saya akan buat setiap pagi. Mungkin lebih kurang dalam pukul 8.30 ke pukul 9 pagi kita mula dah motivasi ni ataupun tazkirah ni untuk diri saya, manfaat untuk semua. Kan, untuk saya lah. Kan sebenarnya ilmu tu untuk saya juga. Kerana ilmu yang memberi manfaat itu memberi kepada orang. Kan, itu saya ingat pesan almarhum Datuk Ismail Kamus ni memang saya ingat. Bila orang tu berilmu, ada ilmu dia, menghilangkan kejahilan pada diri dia, satu. Kemudian ilmu itu untuk diamalkan, kan, ilmu itu untuk kita amal. Dan yang ketiganya untuk kita sebarluaskan. Sebab tu saya minta panjangkan kan. Kalau tuan-tuan ada dalam grup ini ada yang kawan-kawan kita ke apa semua tu, ada Sohibul Fadilah, Ustaz Faisal ada dalam tu kan, yang sahabat lama tabung haji ni kan. Okey, sahabat lama Ustaz ni. So alhamdulillah kita cuba panjang-panjangkan. Kalau saya tak betul, salah, kalau ada kesilapan saya betulkan. Itu yang terbaik untuk kita semua. Kenapa? Kerana ilmu itu yang dipesan oleh almarhum Datuk Ismail Kamus. Yang pertama, ilmu itu menghilangkan kejahilan. Yang keduanya, ilmu itu untuk diamalkan. Kita ada ilmu, kita amal. Dan yang ketiganya untuk kita sebarluaskan, share, kan, kongsi kan, bersama. Itu tentang ilmu. So saya sebutlah, dia rasa takut, kita rasa takut ni. So kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubillah, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba, khususan virus corona. Kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah kami kan, daripada, angkatlah virus ini ataupun balak ini daripada kami semua. InsyaAllah Allah Ta'ala akan angkat. Tapi tunggulah masanya. Semua kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ni. Rasa takut, so kita letakkan dalam diri kita ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita ada rasa takut, selain kita, orang kata kalau nak ruqyah Ustaz, nak ruqyah bacaan apa, kita boleh baca Fatihah. Fatihah itu bagus tuan-tuan. Bukan sekadar dalam sembahyang, bukan sekadar dalam solat kita saja kita baca. Sedangkan Fatihah itu juga penerang bagi hati kita, yang gelap ni kan? Yang hati kita ni sentiasa ada dosanya. Hati kita ni sentiasanya ada rasa khaufun, takut, kan? Mesti ada rasa takut. Yang keduanya, bila kita rasa berdosa, istighfarlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa berdosa, so kita kena beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Kan aku ni, dosa aku ni, aku syukuri nikmat yang kau berikan kepada aku kerana engkau masih menutup aib aku ya Allah. Itu. Kita tahu diri kita, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati sekalian. Kita berbicara, kita bercakap, kita menyampaikan kepada orang apa semua kan. Sekurang-kurangnya kita juga melaksanakan benda yang kita sampaikan tadi. Ilmu yang kita dapat tadi tu, kita amalkan dan kita kongsikan bersama. Itu dia ilmu tadi. Menghilangkan sifat jahil kita. Sampai ada apa, kita tengoklah, punyalah kita jahil pada hari ni. Saya selit sikit je. Okay, jahilnya kita pada hari ni. Ada pula agama Melayu pula lah kan. Mana ada agama Melayu, tak ada. Tapi ada pula agama Melayu. Ini jadi apa? Jadi kejahilan yang ada puncanya daripada apa? Sikap dan juga apa yang dipahamkan oleh orang tadi tu. Tu kena faham. Ada pula pengikut. Na'udzubillah lah kan. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena ingat, bila kita berdosa, istighfarlah. Bila orang menerangkan kepada kita, kita kongsikanlah bersama dengan apa yang orang bagi pada kita kan. Itulah insya-Allah. Okey, itu berdosa kita kena istighfar. Dan juga yang ketiganya, bila kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu nikmat, Allah bagi kita kurniaan macam pagi ni kita dapat nikmat bersama dalam berkongsi ilmu kan. So kita pujilah kepada Allah SWT. Hamadallah, kita katakan alhamdulillah kerana kita dapat bersama pada pagi ni.
Sidang penonton yang dirahmati sekalian, bukan senang kan kalau kita nak buat benda macam ni kan. Banyak halangan, banyak dugaan sebenarnya tau. Bukan senang nak boleh terus live nak bagi. Dia dengan gangguan kita punya hati, gangguan otak, gangguan daripada syaitan lagi. Itu lagi dahsyat tuan-tuan. Dia kata nanti ada orang hentam hang lah dalam ni lah, nanti ada orang gasak kamu lah, macam-macam dia bagi kan. Lepas tu kita rasa malas lah pada diri kita apa semua. Tapi kita kuatkan, ada kekuatan dalam diri kita ni. Kita rasa kita nak kongsikan, sharekan. Kalau salah, orang betulkan, kita ucapkan Alhamdulillah kerana ada orang yang membetulkan kita. Kan? Sebab itulah kita kena faham, bukan kita ni ada sifat belagak, takbur, tidak. Action. Kita saja yang power, kita saja dah apa ni yang banyak ilmu, orang lain tak ada. Aku seorang je boleh buat. Itulah nak timbul lain pula perkataannya. Sebab itulah kita kena faham, dugaan dan ujian itu pasti ada. Okey, dugaan dan ujian itu pasti ada. Bila kita faham ujian dan dugaan itu, barulah kita rasa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah sebut, ingatlah Allah semasa berdiri, duduk dan baring. Kalau kita baca Quran tu, okey, kita akan tengok dalam surah An-Nisa ayat 103. Tadi surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini ayat surah An-Nisa. Zikir ni, ingat Allah ni, bukan ketika mana solat je. Bukan ketika mana semayang je. Tak. Tapi zikir itu boleh kita baca semasa kita berdiri. Semalam saya dah uraikan. Ada orang tanya kan, bolehkah kita nak baca selawat Nabi ni, atau bolehkah kita nak zikir ni di mana-mana tempat je? Boleh sebenarnya. Tapi bukan tempat yang dilarang. Macam tandas, bilik air, itu tak boleh lah. Kan? Nak berzikir dalam tu. Tapi bila kita, Allah kata, Allah bagi panduan. Nak ingat Allah ini ketika mana kamu qiyaman wa qu'udan, kamu berdiri. Qu'ud, ketika mana kamu duduk. Ketika mana kamu baring, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana? Ayat Quran 103. Tuan-tuan boleh tengok. Bila kita semayang, kita dah solat, okey, Allah Taala kata pula, Allah sebut, ingatlah Allah ketika mana kamu qiyam, berdiri, qu'udan, ketika mana kamu baring, ketika mana kamu duduk, dan ketika mana kamu berbaring. So kita boleh saja zikir di mana-mana. Nak kata kan, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu benda yang melintas, Astaghfirullahalazim ataupun la ilaha illallah. Itu memang hebatlah tuan-tuan kan. Kalau kita boleh macam tu lah dalam kereta kita, Allahu Rabbi, memang hebatlah kita kan. Kita tengok satu Allah, kata kita sebut Allah je, haram betul lah. Kenapa lah buat kereta? Kita dah maki orang kan. Jangan. So kita cuba ubah, Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kehidupan kita tu jadi murni, jadi cantik. Sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Amin, amin ya Allah. InsyaAllah kita semua dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa Puan Marina Mahmud. Kata saya ni ustazah ni kan. Okey, saya pun tak rasanya ustazah ni kan. Ini pun sahabiah dalam tabung haji ni kan. InsyaAllah kita sama-sama dirahmati, kita doakan. Saya doa saya kalau ketika saya sujud seorang-seorang, bukan saya minta saya saja, tapi saya minta semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirahmati dan diberkati oleh Allah, diterima segala amal-amal mereka. Itu sujud saya, sebab saya belajar begitu. Kan guru-guru kita mengajar kita gitu. Waalaikumsalam, insya-Allah. So kita sambung. Yang kedua, keyakinan kita, keyakinan yakin pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ini, ya tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati sekalian, kita ada perjuangan. Okey, bagaimana kita memperjuangkan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang sementara ni kan. Yang kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun kita hidup atas muka bumi Allah. Okey, macam mana kita sebagai seorang hamba Allah hidup atas muka bumi Tuhan ni? Ada perjuangan kita. Kan? Perjuangan untuk hidup kan. Kemudian ada mahna, ada tribulasi yang berlaku dalam diri kita. Ada mehnah yang berlaku dalam diri kita ni. Macam mana mehnah ini berlaku dalam kehidupan kita ni. Okey, tu setiap hari tu saya tak pasti siapa ni kan. Dia kata maaf mengganggu juga. Saya tumpang post banyak, saya baca ni post ni kan.
Ada juga tempat-tempat orang lain pun ada juga puan ni bagi. Okey, dah apa ni, sedekah seikhlas hati untuk apa bekalan susu lah apa sebagainya. Okey, itu mehnah dalam kehidupan kita kan. So Allah Taala uji kita dalam kehidupan kita ini. Apa yang perlu kita buat tentang kehidupan kita ini? Adakah kita sebagai seorang muslim ini kan menghadapi kehidupan ini, bagaimana kita menghadapinya? So kita kena ingatlah, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kehidupan, dalam kehidupan itu ada perjuangannya untuk kita hidup. Okey, rezeki kita bagaimana tetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita susah, selalu orang kata baca ayat 1000 dinar kan. Ayat ujung tu, wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada jalan keluar yang Allah Taala bagi pada kita ini. Bila kita tawakal kepada Allah, kita dah buat kerja apa semua, macam saya ni, saya dah buat kerja ni. So saya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya serahkan balik kepada Allah untuk memperuntukkan ilmu ini, adakah dikira pahala di sisi dia untuk saya dengan tuan-tuan yang mendengar, atau bagaimana. Itu seorang kita pulangkan balik pada Allah. Itu juga satu perjuangan yang perlu kita lihat. Yang kita lihat, kerana perjuangan menuntut ilmu dan memberi ilmu itu ialah satu jihad yang diajar oleh Nabi SAW pada kita semua, kan? So kita kongsi. Ini dalam kehidupan kita ini. Mungkin ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Kita yakin kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah ni. Mungkin kita rasa kita diuji oleh Allah Taala dengan kesusahan. Kan, tambah-tambah berlaku COVID ni, banyaklah orang sebut. Duk apa, saya tengok dengan apa kutuk pemerintah lah, macam-macam lah kan. Apa ni, bagaimana kita melihat apa ni, kehidupan kita tidak uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mehnah ini ialah apa ni, iaitu perjuangan, okey, ataupun jalan yang Allah Taala bagi pada kita ini. Bagaimana kita melihat halangan-halangan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemerintah sebagai saya sebut tadi, dia ada mehnah dia dengan rakyat dia macam mana apa semua kan. Sebab itulah saya ingat, kalau kita dengar apa yang kita fahami, sebagai orang pemerintah ini, dia kena tabarruk ataupun kena bagi kepada rakyat dia sebaik mungkin. Bagi, insya-Allah Allah Taala akan turunkan rahmat pada dia, pada pemerintahan tersebut. Begitu. Kalau kita pula dalam rumah tangga kita, mehnah yang kita uji, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita tengok, kenapalah, Allahu Akbar, patutnya dia pergi duduk asrama dah. Duduk asrama kan ada perbentukan apa-apa semua. Mari kita duduk kat rumah kita lagi, masih lagi di rumah kita semaya apa, kita kena suruh pergi solat apa semua kan. Ini semua mehnah-mehnah dalam kehidupan kita ini. Halangan-halangan ataupun ujian-ujian dalam kehidupan kita ini yang perlu kita hadapi bersama, kan. Saya tak mau sebut yang tinggi-tinggi, tapi saya sebut banyak kali saya sebut. Saya kata kita tengok dari bawah saja, dalam kehidupan keluarga kita je, kan. Ada orang sebut hari ni tak boleh pergi masjid, kan. Umur anak, kalau di Perak ni umur 16 hingga 70 tahun. Okey, 18 hingga 70 tahun, sorry. Hari dulu yang 16, sekarang ni 18 hingga 70 tahun. Okey, up sikit umur tu, kan. Sebab kalau kita faham di sana, sekurang-kurangnya kan, kita boleh berjemaah di rumah, kan. Kita solatlah berjemaah di rumah, buatlah solat berjemaah di rumah. Ini yang kita kena ingat. Tu sahabat saya, Dr. Ustaz Wahyu, memang banyak kita diuji oleh Allah Subhanahu Taala dengan ujian-ujian yang setingkat iman kita sebenarnya. Diuji oleh Allah Taala tu tingkatan iman kita itu, bagaimana kita melihatnya. Itu kata mehnah tadi, ujian yang Allah Taala bagi pada kita itu, boleh tak kita di ujung sana kita melihat adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kan, bila kita dah, contohnya, okey, Allah tengok ya, Allah atur dalam kehidupan kita melalui Nabi SAW ni, melalui para ulama yang sampai kepada kita, yang menyampaikan ilmu selepas wafatnya Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, dan juga sampailah kita pada hari ini, ulama yang menerangkan kepada kita pada hari ini. Kita tengok ya, cantik tuan-tuan. Siap bila kita dah pagi tadi, sebagai contoh, kita bangkit subuh, sebelum subuh kita bangun, kita dah di sana ada doa yang mustajab. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang berlaku. Ya Allah, aku ni macam mana kehidupan. Kita tahu
Sebab Allah yang mengetahui kehidupan kita ni, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berlaku ni, ya Allah macam mana apa semua kita minta. Kemudian kita sembahyang subuh, selepas sembahyang subuh kita baca Quran kan. Kalau lepas baca Quran tu kita sekarang waktu duha kan. Sekarang tengah dengar ustaz ceramah lah, ustaz kuliah atas kira kan. So lepas ni kita boleh buat duha dalam pukul 9.30 atau pukul 10 kita boleh buat duha. Okey, kita buat duha, minta doa pada Allah Taala, ya Allah Tuhanku, kau turunkanlah rahmatmu, kau turunkanlah rezekimu kepada aku kan. Kalau seperti mana kau berikan kepada mereka-mereka yang telah kau berikan rezeki yang melimpah ruah, maka kau beri jugalah kepada aku. Kita nak doa dalam bahasa Arab tu. Semalam saya baca satu nota, satu ustaz ni, satu syekh ni daripada di Mesir ya. Ini satu ustaz daripada Indonesia, ada orang bagi. Saya tak ingat daripada mana wall itu. Saya baca semalam. Doa ni yang selalu kita doa lah kan. Tapi kadang-kadang kita punya doa tu dia kata doa pada mak bapak dia dosa besar tau. Dia kata wallahu a'lam, itu pendapat dan pandangan dia kan. Okey, tapi kita dah berdoa lah. Itu bagi orang yang berdoa tu. Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya. Kenapa tak? Dia kata itu je. Kawan ni dia kata orang yang hanya berdoa pada mak bapak dia 5 kali saja dalam waktu solat tu, mati orang tu berdosa besar, kata syekh ni. Saya lupa nama syekh tu, dia sebutlah dalam ulasan buku tu kan. Dalam ulasan buku dia ni di Mesir ni. Ceritanya di Mesir. Ustaz ni daripada Indonesia kan. Dia yang ceritakan. Tapi dia menulis, bukan dia orang kata apa, dia tulis di orang hantar lah pada hantaran Facebook tu. Saya baca jugalah kan. Bagus. Kalau benda-benda macam ni kita baca tak ada masalah pun kan. Saya bukan nak hukum. Saya tak hukum, tapi motivasi untuk kita tuan-tuan. Untuk kita sedar, ada kesedaran bagi kita juga, betul lah tu. Bila dia menyedarkan kita, itu salah satu daripada tazkirah, salah satu daripada peringatan, salah satu daripada muhasabah diri kita. Kan? Dia kata dosa, dia suruh orang tu baca. Kita kau baca doa tadi, Rabbi filli wali walidayya. Ulang balik dia, Rabbi filli wali walidayya. Ulang lagi, Rabbi filli wali walidayya. Sebanyak itu kamu baca, maka setiap mana yang kamu baca itulah keampunan dan kerahmatan daripada Allah Ta'ala untuk ibu kamu dan ayah kamu yang dah tak ada. Dia kata. Sama juga untuk mak bapak kamu yang masih hidup. Allahu Akbar. Kecil je kita nampak tapi itulah keyakinan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hadir kepada kita tuan-tuan. Kan? Nak pergi kubur tak boleh. Kan? Kita nak pergi kubur sekarang ni tak boleh juga. Dulu kita boleh pergi kubur. Sekarang ni ada tempat-tempat yang tidak dibenarkan lagi. So kita kena tengoklah situ. Dan doa ini sampai kan, doa itu sampai kan kepada kita ni. Kita baca kitab dalam kitab Ar-Ruh. Ibn Qayyim menulis dalam kitab Ar-Ruh. Sampai doa-doa yang kita bacakan ini kan, dan Al-Quran yang kita bacakan itu sampai kepada kedua bapa kita. Ini kita sebut tadi tribulasi dalam tentang kehidupan yang kita hadapi. Okey, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita ini dalam keadaan yang ada pada hari ini, kekangan demi kekangan. Okey, maksudnya macam saya sendiri pun nak pergi kuliah keluar daerah, kena ambil report, buat satu surat, okey, panjangkan baliklah. Ini sampai 18 hari bulan ni, so kita kena panjanglah. Baru ni buat sampai 4 bulan, alhamdulillah boleh pergi kuliah mana-mana pun. Polis tengok sorban dia. Saya pakai sorban. Polis tanya nak ke mana. Saya kata saya nak pergi, saya daripada Batu Gajah nak pergi ke Ipoh, atau nak pergi Kampung Gajah, atau nak pergi ke Gerik. Saya nak ada kuliah sana. Okey, jalan. Kan? Saya tunjuk surat tu. Alhamdulillah, lagi dia pergi. So, sana pun ada juga mehnah tadi. Tapi tetap ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan macam mana? Pertolongan Allah Taala untuk saya dan orang yang akan mendengar kuliah saya nanti. Itulah. Maksudnya kalau kita orang yang kata apa, boleh ada macam ni sifat kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita rasa memanglah yakin dan Allah Taala akan beri kepada kita ni. Tuan-tuan boleh rujuk dalam ayat Quran surah Al-Imran ayat 126. Saya tak baca ayat ni kan. Al-Anfal ayat 10. Ayat Al-Baqarah 214. Tuan-tuan boleh cek dalam sana. Yang saya bagi ni boleh tengoklah. Sebab kalau tuan-tuan tengok sebenarnya macam tu. Bila saya tak baca ayat tu, ataupun saya cuba bagi nombor ayat, tuan-tuan buka Quran, ni yang ustaz sebut ni. Tuan-tuan baca tu, dengan automatik je. Kata ulama,
InsyaAllah kita sama-sama dapat pahala. So saya nak cabut kata siapa? Nak kata Rasulullah. Mungkin tak ada dalam kata-kata Rasulullah, kan? Tetapi dalam kata-kata ulama tu, ulama ni dia nampak dia mengkiaskan satu perkara tadi tu bertepatan dengan apa yang berlaku pada diri kita ini, dalam kehidupan kita ini. Itu ulama, dengan ilmu yang Allah Taala bagi, kan? Sedap bunyi pagi ni, seronok kita santai bawah pokok pelam ni, ada bunyi burung ciak apa semuanya, kan? Best. Best. Kita ada bunyi motor lalu, kan? InsyaAllah kita sambung je. Okey. Yang ketiga, bukti kuasa Allah. Kan? Kita kena tengok dalam kehidupan kita ni, menggapai keterangan jiwa ini, kita tengok bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ya. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tu kalau kita tengok Allah sebut bila Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, bagaimana kamu menghidupkan orang yang telah mati? Kata Allah kata kat Nabi Ibrahim, Nabi tu, kan, adakah kamu kamu tak beriman? Kata Nabi Ibrahim apa? Beriman. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku nak tenangkan jiwa aku ni, aku nak tengok, nak tahu macam mana. Lalu Allah bagi tahu situ, ambil satu ekor burung, okey, katangkan dia bagi 4 bahagian. Inilah yang kata bukti kuasa Allah. Kan? COVID ni dia tak nampak. Kan? Ada orang kata COVID-19, kan? Dikiranya subuh 2, dikiranya subuh 2, dikiranya zuhur 4, dikiranya asar 4, dikiranya maghrib 3, dikiranya isya 4. 17 dan 2 rakaat semayang sunat dia kira. COVID-19 pula dah. Dia mengikut situ pula. C tu apa, O tu apa, V tu apa, I tu apa, D tu apa. Okey. Tapi kalau kita kira macam tu je, kita tak balik tengok apa bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So macam manalah kita ni orang kata apa? Kita ni nak tengok bukti kuasa Allah. Kan? Inilah bukti kuasa Allah. Allah sekat dekat sini. Allah buka dekat sini. Allah bagi di sini. Allah bagi di sini. Ada orang bagi, dia kata, ingatlah peristiwa balak di Palu hari tu hari, kan? Macam mana benda ni berlaku apa semua. So kita kena tengok dan kita kena faham. Okey? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita kuasa, bukti kuasa Allah. Okay? Dia boleh ranapkan semua ni. Saya pernah dalam tanya ustaz tu, saya pernah sebut kenapa Allah buat ada gunung. Kenapa Allah buat ada gunung ganang bagi kita tu. Bila berlakunya gempa bumi tu, dia tak terus pergi pada semua orang, tapi dia pergi pada satu tempat yang dia berhenti, satu tempat adanya gunung di situ. Sama juga air yang akan naik daripada laut naik ke darat. Ada halangan dia dengan bukit bukau tu, maka tersekat dan terhalanglah situ. Nampak tak? Ini kita katakan bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So kita tengok bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lagi apa? Jari kita yang ada ni. Genggam. Okey? Hebat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita, hidung kita, mulut kita, ini semua bukti yang ada pada tubuh badan kita ini. Itu bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata COVID tadi tu, bukti itu kuasa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Berimanlah kita. Jangan kita tak beriman, jangan kita ikut emosi kita bercakap, akal kita bercakap, nafsu kita bercakap, jangan. Tapi kita berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, hadis Nabi SAW. Itu kita kena bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak, saya tempat saya mengajar sebagai contoh di Fikra Nasaruddin, semalam diisytiharkan PKPD, tak boleh keluar pula dah. Kesian dia orang, kan. Itu semua anak-anak murid saya yang ramai mengaji tu, kuliah muslimat petang Selasa. Kami pun dah tak berkuliah selama 3 minggu dah. Tapi bayangkan, mereka sekarang ni mulai semalam, hari ni lah, kan, mulai malam tadi ada PKPD. Kesian. Cuma saya bagilah dalam wall kami tu, dalam grup WhatsApp kami tu, saya bagikan ayat hadis-hadis Nabi, saya bagikan motivasi kepada mereka. Kita bagikan doa yang diajar oleh
Nabi ketika mana kita tolak bala apa semua, zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kita bagikan supaya apa, supaya hati mereka tenang, kan. Kita bagi lagi, memang mereka tahu dah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Tu kita tahu dah, semua orang dah tahu dah. Tapi kita bagikan juga untuk mereka, kan? Itu yang ketiganya. Yang keempatnya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita ini. Yang pertama sekali ialah nikmat Islam dan nikmat iman yang ada pada diri kita ni. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini, kan. Bukan senang Allah nak bagi kepada kita ni, kan. Allah pilih kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita di atas Allah, nikmat iman dan Islam itu. Dan kita bersyukur kepada Allah taala apa juga nikmat yang Allah bagi pada kita. Jangan kita bersyukur nikmat yang Allah taala bagi pada kita. Kita bersyukur, kita puji pada Allah. Saya sebut tadi pada kalimah tadi, bila kita dapat nikmat kita sebut alhamdulillah, kan. Kita hidup lagi pada pagi tadi, kita sebut juga alhamdulillah. Masa nak tidur tu kita dah baca dah, kan. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Kita dah baca dah. Mudah-mudahan dengan bacaan kita itu, masa kita tidur tu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur kita tadi. Okey, itu. Dan yang terakhir, yang kelimanya, saya memang kita punya tazkirah ataupun tak panjang kita katakan, nama pun tazkirah dalam setengah jam atau 40 minit saja. Yang terakhir ini iaitu nak menenangkan jiwa kita ini, kita dengan membaca Al-Quran. Baca Quran bukan sekadar tilawah, bukan sekadar baca Quran itu, bukan. Tapi dia kena tasmi', talaqi. Okey, tasmi', talaqi. Talaqi itu apa? Maksudnya tasmi' itu apa? Kita dengarkan bacaan kita itu pada orang lain. Talaqi kita itu kita dengar. Ada guru yang mendengar kita baca. Okey. Kemudian tadabbur, tadabbur. Tadabbur ni apa? Macam saya sebut tadi lah, kita baca ayat tu, samping kita baca, kita dah tasmi', kan. Kemudian kita tadabbur, tengok ayat. Okey, kalau kata kita baca satu muka tu Al-Quran itu, kita baca 2 ayat, kita baca satu muka Quran tu, kemudian kita tadabbur ayatnya 2 atau 3 ayat saja. So lama-lama kita ingat, ini cerita Allah Taala nak cerita apa. Yang ni kita tengok apa. Kan? Macam tadi, pagi tadi saya tasmi' anak saya, dia baca surah Ar-Ra'd, permulaan surah Ar-Ra'd tu. Sana Allah Ta'ala jelaskan dia berkuasa dan sebagainya. So kita tengok baca, dia baca tu, kita betulkan makhraj dia, kita betulkan tajwidnya, kemudian kita tengok tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dia mungkin nak tasmi' dengan kita saja, kan. Tapi kita ajak diri kita pula untuk kita tadabbur apa yang ada dalam Al-Quran tadi. So kita tahulah cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Hari ni ramai orang nak dapat pahala baca Quran je. Ramai orang buat kelas tajwid. Ramai orang buat kelas tajwid, ramai orang buat kelas kelas tasmi', ramai orang buat kelas bacaan hukum-hukum makhraj dan sebagainya. Tapi tadabbur ada sebahagian saja yang buat, tak ramai yang buat. So kita sendirilah ambil inisiatif pada diri kita untuk tazkirah, nak menenangkan jiwa kita ini, iaitu kita bacalah Al-Quran, kan. Kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita tilawah, kita tasmi' Al-Quran. Okey, ataupun dalam bahasa Arab tilawah, tasmi', tadabbur, talaqi, pun boleh juga 4. Okey, talaqi itu sama lah macam tasmi' tadi, kan. Talaqi ni maksudnya kita ada orang panggil kita dengan kita berdepan dengan guru ni, tapi Quran ini biasanya orang tak panggil talaqi, orang panggil tasmi', kan. Tasmi'. Okey, itu sebahagian daripada apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Jangan lupalah, saya ulang balik, zikrullah, iaitu bila kita rasa takut kita baca a'udzubillah, bila kita berasa berdosa kita sebutlah istighfar, astaghfirullah, dan bila kita dapat nikmat kita sebutlah alhamdulillah. Okey. Yang kedua, yakinlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan yang ketiganya, bukti kuasa Allah. Kita tengok bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Dan yang keempatnya, syukur di atas apa yang diberi oleh Allah Taala kepada kita. Dan yang terakhir sekali ialah kita tilawah, tasmi' dan tadabbur Al-Quran. Itu menenangkan jiwa kita pada dalam diri kita ini.
Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama pada pagi yang berkat ini kita dapat sama-sama pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sama-samalah berusaha kita beramal dengan apa yang kita dapat. InsyaAllah kita jumpa juga pagi besok dalam tazkirah ataupun motivasi santai bersama Yumas, bersama saya lah. Okay. Jam 8.30 pagi atau 9 pagi kita akan bersama dalam setengah jam ataupun 40 minit saja kan, insyaAllah. Okay. Kita sama-sama santai. So pada pagi ni alhamdulillah dengan bunyi motornya, dengan bunyi burung pipitnya, burung ciaknya, cik 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 katanya atas ni. Kita baru pukul pelam ni. Alhamdulillah sini sejuk, seronok duduk santai. Semalam ada nyamuk sikit, hari ni tak ada nyamuk. So tajaan kita pada pagi ni ialah daripada Yumas Sales and Marketing. Okay, Yumas Sales and Marketing. Dia bawa kacang tumbuk. Ni RM10. Okay, kacang tumbuk. Okay, yang ni pistachio. Okay, kacang cerdik dia panggil kan. Sedap, kacang ni lemak tuan-tuan. Harganya RM20. Dulu 40 ke 30 ke. Saya kata tak payahlah mahal sangat, orang takut orang nak beli. Dia pun dah buat kecil kan, dia pun buat RM20. Kemudian ada korma ajwa. Ini ada lagi sikit lagi ya. Korma ajwa ni yang harga RM35. Okey, RM35. Ini untuk yang kita buat kan makan pagi ya. Makan pada waktu pagi tu 7 biji tu kan. RM35 ni kira okeylah. Adalah kurma aliyah tanah haram awali dah saya ada bawa. Sekilo lebih kurang 100 lebih kot, 110 ataupun 120. Boleh tengoklah kan. Boleh kontak kami lah kalau nak buah kurma ni. Saya tak perlulah sebut apa kelebihan ajwa apa, semua orang tahu dah. Orang akan cari ajwa apa, orang akan apa, semua saya sebut dengan tuan-tuan perempuan. Ini sebahagian daripada tajaan pada pagi ini. Dan satu lagi minuman botanikal halia dengan lemon, diperkaya dengan habbatus sauda, delima, madu, kurma, lemon, halba, kayu manis dan juga lain-lain bahan terpilih lah. Ini ada ramuan dia. Namanya Qudrah. Okey. Tu. Okey, insya-Allah harga dia RM75, boleh dapat di di Pikat Travel, kan, tempat pejabat saya lah. Okey, dia ditajaan oleh Yumas lah. Hari ni ada 1 2 3 4 barang. Okey, termasuk zam-zam pun ada apa semua. Tapi semua terhad tuan-tuan ya. Okey, so kita dah buka dah pre-order untuk kurma. Nanti kita akan keluarkan insya-Allah harga-harga dia untuk tuan-tuan semua kan. Siapa-siapa yang nak makan kurma ni, kita pun dah dekat bulan Rejab dah kan. Nak masuk dah dekat Ramadan dah, tak lama lagi. So kita akan berpuasa pula. So kalau kita nak cari buah kurma apa-apa semua yang memang fresh tahun ni punya, yang baru sampai daripada Madinah, dan akan sampai satu lagi kontena pada hujung bulan ni. Hujung bulan 2 ni akan sampai satu lagi kontena insya-Allah. Doakan saya punya rezeki, dan saya juga mendoakan rezeki tuan-tuan, puan-puan semua. Okey, insya-Allah boleh saya bawakan ke taman dinding nanti, insya-Allah kita boleh bawa. Itu anak-anak murid saya lah tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan keberkatan, kerahmatan, dan Allah angkat kepada kita semua apa-apa bala yang berlaku di atas muka bumi ini, dan Allah menetapkan iman kita semuanya dalam satu landasan, iaitu berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, lima perkara tadi dapat manfaat sama-sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dia satu ilmu yang memberi manfaat untuk kita semua, baik yang mendengar ataupun yang menyampaikan, dan seterusnya kita mengamalkan. Saya minta tolong satu je ya kat tuan-tuan dan puan, ingatlah setiap kali habis kuliah ni kita akan sharekan. Bila kita share kan, tuan-tuan minta panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat yang ada. Okey, supaya apa? Supaya kita punya pahala juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa besok pagi. Okey, kita jumpa lagi besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.